Jadi agenda mereka yang pertama untuk mewujudkan negara Israel. Yang pertama dia kata kita belilah tanah Palestin ni daripada Khalifah Uthmaniyah iaitu Sultan Abdul Hamid. Kita belilah. Sebab apa? Sebab Khilafah Uthmaniyah masa itu yang berpusat di Turki, dia digelarkan the sick man of Europe. Dia dah bankrupt. Dia negara yang sudah bankrupt. Dan gerakan Zionis ini yang pada masa itu dipimpin oleh orang besarnya adalah Lord Rothschild, dia menguasai sistem kewangan. Jadi dia orang datang dengan tawaran untuk membeli tanah Palestin daripada Sultan Abdul Hamid. Ini jawapan Sultan Abdul Hamid. Palestin bukan milikku, bukan milik bangsa Turki, tapi milik bangsa Arab. Baitul Maqdis pula bukan milik bangsa Arab, tapi milik umat Islam seluruh. Dan aku tidak akan sesekali menyerahkan bumi Palestin walaupun sejengkal. Bangsaku berjihad bermati-matian mempertahankan dan menyuburkan tanahnya dengan darah-darah mereka. Dia kata simpanlah wang kamu yang berjuta ringgit itu. Sekiranya suatu hari nanti khilafah Islamiah ini tumbang, kamu boleh mengambilnya dengan percuma. Adapun sekiranya aku masih hidup, aku lebih rela diriku dicincang daripada melihat bumi Palestin dikeluarkan dari daulah Islamiah. Perkara itu selama-lamanya tidak akan berlaku selagi kami masih hidup. Ini jawapan Sultan Abdul Hamid. Bagus jawapannya, keras. Tapi jawapannya ada sedikit masalah. Dia memberi solution. Dia kata apa? Sekiranya suatu hari nanti khilafah Islamiah ini tumbang, kamu boleh mengambilnya secara percuma. This is the keyword. Jadi selain daripada beli, bila tak dapat, tak berjaya beli, dia pergi ke Vatican nak dapat sokongan orang-orang Kristian. Tapi Pope di Vatican pun tak sokong. Jadi dia kata if that is the case, then there is only one way. Sebab dia pergi ke Vatican pun tak dapat, maka Herzl mengata sesungguhnya menumbangkan kedaulatan Turki, artinya menumbangkan khilafah Uthmaniyah atau memecahkannya adalah satu-satunya jalan untuk mendirikan negara Yahudi. Dan apabila telah terlaksana pemecahan Turki, artinya khilafah Uthmaniyah, maka dia kata maka negara Zionis boleh didirikan di Palestin dan akan menjadi pembatas wilayah Uthmaniyah di Afrika dengan Asia. So dia kata boleh pecah di Afrika, bila ada ni kat sini dia boleh pecahkan pembatas. Jadi Uthmaniyah hanya akan berada di Eropah je. Dia kata tak boleh dah kat sini dekat oleh kerana mereka dah jadi pembatas kat sini, maka di Asia pun tak boleh pergi, di Afrika pun tak boleh pergi. Dia tahu bahawa dia kena lemahkan dan jatuhkan kerajaan khilafah Uthmaniyah. Jadi mereka kebetulannya pada masa ini juga dalam waktu-waktu itu kebetulannya berlakunya Perang Dunia yang pertama. Oleh kerana kerajaan Uthmaniyah atau Turki pada masa itu dia ada perjanjian dengan dengan Prusia. Ada perjanjian dengan Prusia, Austria dengan Hungary ini. Dia ada perjanjian dalam perjanjian itu mereka adalah satu kelompok. Jadi kalau mana-mana diserang, dia akan dibantu oleh yang lain. Oleh kerana itu, apabila berlaku krisis dan Perang Dunia Pertama, suka atau tidak suka, khilafah Uthmaniyah dan juga Turki pada masa itu termasuk dalam kumpulan yang dengan Prusia, dengan Hungary dan dengan Austria tu. Sebab itu bila mula saja perang, Rusia antara yang pertama sekali declare war kepada Turki, diikuti oleh British, Perancis dan seterusnya. Dan peluang ini diambil oleh orang-orang Zionis sebab dia melihatkan dan kebetulan kan Turki kalah. Mereka kalah. Jadi bila keadaan itu kalah, khilafah Uthmaniyah dah keadaan yang lemah, sehingga kan tanah-tanah yang di selatan kepada kerajaan Turki telah pun diberikan kekuasaannya di bawah British Mandate dan juga the French Mandate. Perancis diberikan Syria dan Jordan dan Lebanon, sementara di bawah kekuasaan mandate British adalah Jordan dan juga Palestin. Dibahagikan dua. Jadi Zionis melobi, dan mereka negara yang pertama mereka lobi, yang kuasa paling besar lah pada masa itu iaitu British. Mereka lobi British untuk menyokong penubuhan negara Yahudi, iaitu negara Israel itu.